tak boleh. Orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, kita tak boleh minta ampun untuk mereka. Kata Nabi, kalau gitu izinkan aku untuk menziarahi kubur ibuku. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah SWT izinkan. Dengar betul-betul. Artinya Nabi sendiri minta izin kepada Allah nak menziarahi kubur ibunya. Boleh, tak ada masalah. Sunnah. Boleh kita fikir tak? Tak ada masalah. Tapi bab yang kita pelajari, menziarah kubur bukan mesti ziarah kubur ibu kita. Topiknya ziarah kubur supaya dekat dengan kematian. Ingat dengan kematian, itu kita cerita. Kebetulan mak bapak kita dah meninggal, pergilah ziarah. Tak ada masalah. Ini cerita kita. So, Nabi yang tahu menziarah kubur ni ada maslahah, ada kebaikan. Maka itu Nabi izinkan dengan syarat dua perkara. Yang pertama, orang tidak meratap. Yang kedua, tidak menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Itu syaratnya. Lebih sunnah lagi apabila dia pergi kubur, nak mendekatkan dirinya, ingat kepada kematian. So, ini lanjutan bab yang dibawa oleh pengarang. Saya buat kesimpulan sebelum kita bacakan hadis tentang apa yang harus kita baca apabila kita menziarahi kubur. Tak kisahlah kubur mak kita ke, kubur bapak kita ke, atau kita kebetulan nak dekatkan, asyik makan angin macam ni. Kemarin pergi Paris, bulan 12 yang baru ni pergi Switzerland pula main ski. Asyik pergi makan angin ni. Sekali-sekali ziarah lah kubur, dekat aja. Tak payah naik kapal terbang pun, ya tak? So dia nak ziarah kubur, boleh. Walaupun mak dia, bapak dia masih hidup lagi, dia nak ziarah kubur. Dia pergi ke kubur tadi nak mendekatkan dirinya supaya dia ni ingat mati. Tak ada masalah, itu niatnya. Dan dapat pahala, dan ini sunnah. Jadi kita buat kesimpulan, memang pada peringkat awal Nabi larang. Nabi larang. Laki-laki ke, perempuan ke, baru masuk Islam ke, lama ke, iman kuat ke, tak kuat ke, Nabi cakap jangan pergi kubur. Tapi hadis 579 yang baru kita pelajari, hadis sahih Imam Muslim, dan banyak lagi syawahid daripada hadis-hadis ini. Nabi memansuhkan larangan yang Nabi pernah larang. Dulu Nabi larang, sekarang kita okey, chop knife. Chop knife, dia kata Nabi, yang dulu tak pakai lagi, sekarang dah boleh. Artinya hukum menziarah kubur yang Nabi larang dahulu dah dimansuhkan, sekarang diperbolehkan. Kalau diperbolehkan dipanggil mustahab, istihab. Tak? Dianggap sunnah apabila niatnya betul. Niat untuk mendekatkan kepada mengingat mati dengan syarat tidak meratap dan tidak menjadikan kuburan tempat peribadatan. Jadi kita katakan sunnah. Dan saya pilih pendapat ulama, laki-laki ataupun perempuan. 3 minggu yang lalu saya ada terangkan kepada para jemaah, kalau anda baca kitab sampai sekarang, ulama salaf maupun khalaf, masih ada sebagian ulama yang mengharamkan orang perempuan ziarah kubur. Kita tak menafikan. Kita kena tahu bacaan mereka. Ulama-ulama ni play safe. Mereka nak mengelakkan daripada fitnah. So, pendapat yang kuat bagi saya, diperbolehkan orang-orang perempuan menziarah kubur. Tadi saya katakan 3. Niatnya apa? Anda pergi kubur kenapa? Niat nak ambil faedah. Alhamdulillah, silakan dapat pahala sunnah. Tapi dengan syarat, pergi kubur jangan nangis kuat-kuat, jangan meratap, dan tolong tidak ada apa-apa yang ini amalan peribadatan di perkuburan. Itu kita sebutkan. Saya nak tambah di sini. Tadi saya sebutkan sunnah mendoakan kepada orang yang sudah meninggal di mana-mana. Mak bapak kita dah meninggal 10 tahun ke, kita boleh doa. Tak payah pergi kubur ke, boleh doa kalau misalnya. Tidak semestinya di kuburan. Tapi apabila pergi kubur, lebih-lebih lagi baru dikebumikan, lebih sunnah untuk kita mendoakan khusus kepada orang yang mati. Tapi kalau kita pergi kubur secara umum, pengarang bawakan 3 hadis dalam kitab ini. Ada 3 bacaan, ucapan yang harus kita ucap. Kita boleh pilih salah satu apabila sama ada kita menziarahi perkuburan, ataupun kita kebetulan waktu itu mengiringi jenazah, ikut jenazah pergi kubur nak tanam, ataupun kita melalui, tak mengiringi jenazah, tak nak ziarah, cuma jalan di depan kubur. Ada ucapan-ucapan yang diajarkan oleh agama. Ada 3 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, 580, 581, 582. Jadi kemarin kita belajar 579 hadis pertama. Hadis yang kedua
pada bab yang ke-66 ataupun hadis yang ke-580, saya bacakan, tolong rujuk kalau ada buku. Hadis yang berbunyi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju min akhir al-laili ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma fir li ahli al-baqi' gharqa. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Dan daripada Aisyah, semoga Allah meredainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai giliran bermalam dengan saya, beliau akan keluar pada akhir malam dan beliau mengucap air malam kebakit. Beliau mengucap, selamat sejahtera wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman. Telah datang apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Ghadan, besok urusan-urusan kamu ditangguhkan. Dan kami dengan kehendak Allah akan menyusuli kamu semua. Ya Allah, ampunkanlah penghuni Baqi' al-Gharqad ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sepintas lalu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya Imam Muslim Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih ini, kitab sahih Muslim. Hadis ini dalam kitabul janaiz, kitab jenazah, bab disebutkan ad-du'a inda dukhulil maqabir. Bab ad-du'a, doa ketika dukhul, masuk kepada perkuburan. Wa du'a li ahli kubur, dan doa kepada penghuni-penghuni kubur. Hadis yang ke-974 disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah, semoga Allah meredainya. Kalau hadis sebelum kita belajar, hadis tadi kita sebut rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mencatat, menulis, menyalin hadis ini dalam kitabnya. Kali ini diceritakan oleh Aisyah. Bila kita sebut Aisyah ni kemarin hadis 556 kita belajar, tapi dah lama. 29 hari bulan 11 2012. Lama juga. Tapi kerana kita nak shortcut, kita langsung pergi kepada matan hadis Aisyah Ummul Mukminin. Semua orang tahu kan? Aisyah binti Abdullah asalnya. Kerana Abdullah ni asal nama dia lebih terkenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar, kerana Aisyah ni isteri Nabi yang pertama-tama Nabi nikah anak dara. Isteri Nabi yang pertama Khadijah, janda dua suami, janda dua kali. Isteri kedua Nabi Saudah binti Zam'ah. Khadijah binti Khuwailid, janda dua kali. Nabi suami yang ketiga. Jadi Nabi kahwin janda. Saudah isteri Nabi yang kedua, janda dua kali juga, Saudah binti Zam'ah. Nabi suami yang ketiga. Suami isteri Nabi yang ketiga ni Aisyah binti Abdullah. Dialah isteri Nabi yang pertama-tama anak dara. Dan kalau kita lihat nama Abdullah ini diberikan Abu Bakr, kenapa? Kerana Bikrin orang Arab sebut. Bikrin ni anak dara. Jadi Abu Bakar, Abdullah tadi dapat title Abu Bikrin, bapa kepada anak dara yang Nabi nikah yang pertama-tama. Adapun As-Siddiq, gelaran yang diberikan oleh Jibril kerana orang yang membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Jadi Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafa, lahir pada tahun 19 sebelum hijrah. Artinya bila Nabi bernikah dengan beliau, umur beliau 19 tahun. Kemarin sudah berat, ibunya umur Ruman, dan beliau wafat pada tahun 58 hijrah di Madinah radhiyallahu anha. Kita baca matan hadis ini dulu. At least malam ini kita ada berpindah hadis. Tolong rujuk matan hadis. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju min akhir al-laili ila al-baqi'. Bahasa saya, pada setiap kali giliran Nabi SAW bersama-sama saya, maka beliau akan keluar menuju ke Baqi' pada akhir malam. Maksud Aisyah ni
Nabi SAW apabila sampai giliran dia, nanti sebelum subuh Nabi akan pergi ke Baqi macam gitu. Nabi Muhammad SAW ni ada berpoligami. Kalau kita baca nanti orang perempuan marah. Berdasarkan sejarah, Nabi pernah bernikah 13 kali. Ini khususia dengan calon bagus. Ni sunnah bagus ni, dia cakap gini. Lu jangan macam ye. Itu satu ni. Orang yang cakap pasal poligami ni, ya tak? Satu tu kalau tuntut kita dekat akhirat, belum tentu boleh jawab ni. Nak dua konon, ya tak? Tak payah. Tapi kalau mampu silakan, tak ada masalah. Kalau boleh adil, kita tak melanggar hukum, ya tak? Nabi ada bernikah 13 kali. Orang yang boleh berpoligami ni orang yang boleh adil. Cerita macam gitu. Adil bukan sekadar beri nafkah. Nabi ni miskin. Nabi tak berikan isteri satu Jaguar, dia ni Mercedes, tak. Nafkah zahir ni simple-simple aja, tak? Simple-simple. Makan pun simple-simple aja, pakaian simple-simple. Tapi nafkah keadilan dalam menjaga isteri ini yang paling penting. Di antara keadilan, apabila orang berpoligami, maka dia kena bagi waktu. Yang ini paling susah. Tadi sebut Nabi ni bernikah yang pertama dengan Khadijah. Dan ketika Nabi bernikah dengan Khadijah, Nabi tak kahwin lagi. Tak. Selepas Khadijah wafat, itu Amul Huzni, tahun sedih. Khadijah wafat, Abu Talib wafat. Lepas itu, akhir di Mekah baru Nabi bernikah dengan Saudah. Lama baru Nabi bernikah. Artinya Nabi tak berpoligami Khadijah. Kemudian baru Nabi bernikah dengan Aisyah. Lepas tu dengan Hafsah. Lepas tu dengan Ummu Salamah, dengan Zainab binti Huzaimah. Kemudian dengan dia ini Zainab binti Jahsi. Kemudian dengan dia ini Maria Al-Qibtiyah. Kemudian dengan dia ini Maimunah, Rayhana, Safiyah. Banyak isteri Nabi. So kita sebut di sini, hadis ini nak beritahu tentang bagaimana kata Aisyah, Nabi ini bergilir-gilir waktu dengan isteri-isterinya. Tapi kata Aisyah, bila sampai giliran aku je lain macam sikit. Malam okeylah, tak? Tapi akhir malam, bila kita sebut akhir malam ini, kita kena sebut subuh setengah jam atau 1 jam sebelum. Lepas itu di Mekah dan Madinah sampai sekarang mereka mempertahankan 2 azan pada subuh. Dan itu sunnah. Azan pertama 1 jam sebelum subuh. Itu akhir malam. Waktu yang paling bagus untuk tahajud dan waktu yang paling bagus untuk kita sahur apabila kita nak berpuasa, clear, ke akhir malam. So nak beritahu kalau giliran ini malam ini Nabi dengan Aisyah, Nabi akan balik rumah Aisyah. Tapi sebelum subuh nanti, tak, Nabi dah habis tahajud semua, Nabi akan pergi ke kubur dulu. Kubur Baqi ni hanya tak lebih ini 500 atau lebih kurang 500 meter sajalah, lebih kurang plus minus daripada Masjid Nabawi, rumah Nabi dan Baqi macam itu. Tak jauh sangat. Nabi pergi. Kata Aisyah, bila akhir malam saja Nabi pergi. Baqi ni yang tadi sebut Maqbarah Al-Baqi, perkuburan Baqi di Madinah, dekat dengan Masjid Nabi sampai sekarang ni, dia tak jauh, tak sampai 1 kilo pun, mungkin 500 meter. Adanya satu makbarah, perkuburan namanya Al-Baqi. Kubur ni sebelum Nabi sampai dah memang dikebumikan orang Majusi ke orang apa, tanam itu orang kafir lah, tanam. Nabi sampai Madinah, orang Islam yang meninggal pun Nabi tanam dekat situ. Keluarga-keluarga Nabi banyak, anak-anak Nabi, Aisyah, Uthman bin Affan, banyak sahabat-sahabat yang meninggal di Madinah, yang wafat di Madinah dikebumikan di sana lah. Jadi kubur Baqi ni disebutkan, kata Aisyah, akhir malam aja Nabi akan keluar, Nabi pergi ke Al-Baqi. Nabi pergi. Jadi kita sebutkan Al-Ma'la di Mekah, nama kubur mak Nabi, isteri Nabi Khadijah, dekat pakcik Nabi Abu Talib semua kat sana. Di Baqi di Madinah, kubur para sahabat, termasuk jugalah kubur-kubur orang-orang sebelum Islam dan sebagainya. Bila orang-orang dah masuk Islam meninggal, Nabi kebumikan kat sana. Jadi kubur Baqi ni pada permulaan zaman Nabi dia bercampur baur. Kubur dia besar. Mungkin kat sini orang kafir, sini orang Islam, macam ada tempat je masuklah, tak kisah. Dan kubur, ya tak? Jangan takutlah malaikat dia tak salah orang, jangan takut, ya tak? Dia tak pergi alim asing lah. Marah buka, dia tak akan tanya macam gitu. Jangan takut, malaikat tak salah orang, jangan takut. So tanam tak bawa macam-macam. Kata para ulama, apabila akhir-akhir ayat Nabi, selepas Nabi solat Isya ni, yang Aisyah cerita pada hadis ini, biasanya bila giliran Aisyah, Nabi balik solat Isya, balik rumah dia.
Tapi sebelum subuh Nabi pergi. Tapi ada satu riwayat akhir raya Nabi, lepas solat Isya, Nabi tak balik rumah Aisyah. Patutnya malam tu pergi rumah Aisyah. Ya tak? Dah tengok roster dah. Tengok roster. Aisyah cakap malam ni dia punya turn. Okey. Tapi tunggu tak balik-balik ni. SMS tak jawab. WhatsApp lagi tak jawab. Aisyah tunggu. Malam baru Nabi sampai. Assalamualaikum. Aisyah tengok. Alamak, macam tak seronok. Macam orang perempuan bila merajuk dia dengan muka-muka tunjuk. Dalam hadis dia tak tunjuk muka Aisyah pun. Tak, saya cakap. Aisyah pun SMS merajuk muka masak. Kata saya, apa pasal lambat ni? Tak, Nabi jawab, aku pergi kubur bakir. Sama tu Aisyah, pergi kubur Orang tunggu dia pergi kubur pula. Nabi tengok macam merajuknya, dia kata, sorry lah, kata, saya pening ni, kata Nabi. Pening aku. Kata Aisyah, pening pula, pergi kubur pening, kata. Orang perempuan banyak colok kan. Dia cakap layan pun tak guna. Macam spelling, bateri dia masih kuat, biarkan dia cakap, kasih dia lemas tu. Nabi pun buat dia, Nabi pun buat bodoh. Dia datang lagi, kata, awak tahu awak pening, kata. Saya pun pening, kata Aisyah, saya pun pening ni. Nabi cakap, okey lah kalau awak pening, paling-paling mati. Kalau mati saya mandikan. Ibu-ibu tolong dengar betul-betul. Nabi pergi gurau ni ganas ni. Gurau dengan isteri macam itu. Ada berani haji bergurau dengan isteri macam itu. Yang awak mati dulu, saya tanam. Sila-sila terumpan. Bila Nabi balik lambat, lepas solat Isyak, Nabi tak balik rumah Aisyah. Padahal rumah sebelah masjid. Rumah Nabi ni sekarang ni disebut sebagai Raudah. Di Madinah, kata Nabi, ma baina baiti wa minbari jannah, ataupun raudatun min raudatil jannah. Apa-apa di antara rumah aku yang hari ini tempat makam Nabi dengan mimbarku adalah taman-taman daripada taman-taman syurga di Madinah. Yang dah pergi Madinah bertaman. Dekat di sebelah. Nabi tak masuk rumah, Nabi jalan pergi bakir. Akhir ayat Nabi dalam sejarah tu. Lama Nabi. Aisyah tunggu tak balik. Atau balik malam, Aisyah merajuk. Nabi gentleman, Nabi cakap pergi kubur lah. Doakan orang-orang tu. Sial. Nabi. Aisyah pun Aisyah merajuk. Nabi cakap jangan banyak cakap lah. Pening ni kepala. Orang perempuan. Kita dah merajuk pun dia cakap dia pening pula. Awak tahu awak merajuk. Awak tahu awak pening. Saya pun pening tau. Nabi cakap. Okey, kalau awak pening paling-paling mati. Kalau mati saya mandikan awak. Aisyah dengar seram. Dah baik. Anda faham maksud saya? So ada cerita-cerita yang kalau kita baca, dia nak beritahu yang Nabi SAW ini ada pergi ke kubur. Dan Nabi ada pergi kubur di waktu malam. Dia hadis ini. Hadis ni hadis Muslim juga. Kata Aisyah, apabila giliran aku, Nabi akan keluar ke bakit, disebutkan akhirul lail. Bukan saja malam, akhir malam. Ulama fikih cakap very simple, sah menziarah kubur waktu malam, tak ada masalah, boleh kalau perlu. Dia bukan pergi kubur waktu malam nak seruruh kan. Kadang-kadang dia pergi malam Jumaat. Pasal kemarin belajar silat, itu pun tak habis lagi jurus 10 baru 3.5 je, tak habis lagi, buru mati. Tapi baju masih ada lagi. Macam ya pergi kubur malam-malam Jumaat. Seru panggil kat dalam tu macam ya. Kenapa? Dulu Singapura popular dengan Nasrul Haq, Zikrul Haq, kata. Dia panggil apa? Budi suci sejati. Yang lama-lama betul. Zikir kat kubur. Cerita tahun 70-an, 80-an ni. Karutlah macam ya. Budak-budak cakap sekarang macam faham aja. Macam ya. Nabi pergi kubur seru orang mati pula, tak ada. Tak. Nabi pergi ziarah. Nabi mendoakan. Kata Aisyah, bila akhir malam, bagian itu ni, sebelum subuh je akan Nabi pergi ziarah ke kubur. Fayaqulu, Nabi akan mengucapkan sesuatu. Iaitu Nabi mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Tolong rujuk buku. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat sejahtera. Dar qaumin mu'minin. Disebutkan dar, rumah kaum orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Nabi bercakap dengan orang dah mati. Nabi bercakap, Assalamualaikum, wahai penghuni rumah ini, telah datang apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Ghadan mu'ajjaluna,
esok lusa segala urusan akan diperhitungkan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Tapi korang jangan takut, sesungguhnya kami akan menyusuli kamu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Last baru Nabi doa, Allahumma fir li ahli al-baqi' warqan. Ya Allah, ampunkanlah ahli baqi', penghuni-penghuni baqi'. Orang-orang meninggal dikuburkan di baqi' al-gharqad. Nama juga al-gharqad dalam kamus mengatakan bahawa di kuburan baqi' itu banyak pokok-pokok yang berduri. Pokok-pokok berduri namanya gharqad. Jadi di baqi' itu terkenal. Orang cakap al-baqi', baqi' gharqad. Mana baqi'? Baqi' yang banyak pokok berduri itu, macam gitulah. So Nabi pakai nama yang penuh. Biasa orang cakap baqi', orang maklum. Tapi dalam hadis ini Nabi cakap Allahumma fir, ya Allah ampunkanlah li ahli, kepada ahli, penghuni-penghuni baqi' al-gharqad, yakni dikubur, yakni baqi' al-gharqad. Tak ada masalah. Apa yang kita nak tambah di sini? Pertama, Nabi beri salam, Assalamualaikum, umum. Walaupun kita ziarah kubur ibu kita, tapi bila kita masuk, hina dukhul, ketika kita masuk maqbarah, Assalamualaikum, beri salam kepada semua orang. Tak ada masalah. Walaupun niat kita nak ziarah kubur mak kita kan, tapi kita menziarahi perkuburan, umumkan, tak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut jangan risau sangat, semuanya telah dijanjikan. Kata Nabi, dalam Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. So kau dah dahulu, ya tak? Tak ada masalah. Ini yang dijanji Allah Taala. Kamu telah lalui, ya tak? Dan apabila Nabi sebut, ya tak, urusan-urusan kamu akan ditangguhkan, maksudnya sekarang tak dibuat lagi. Semua soalan-soalan nanti akan ditanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara syarran yara. Tapi Nabi tambah wa inna insyaallahu bikum lahikum. Tapi kau jangan risau. Aku yang datang menziarahi kamu, aku juga dengan kehendak Allah akan diwafatkan, akan menyusuli kamu. Barulah Nabi doa, Allahumma firli ahlil baqi'il gharqad. Jadi kita sebut di sini, yang pertama kena ucap salam, yang kedua kena ambil i'tibar. Apabila kita menghadiri, menziarahi, melalui perkuburan, ambil i'tibar kerana kita ni wa inna insyaallah bikum lahikun, kita juga akan datang, ini menyusuli orang-orang sudah mati. Yang ketiga, mendoakan. So Nabi ada doakan, yang ini Nabi khususkan. Nabi doakan kepada orang yang dikebumikan di baqi', kerana mereka ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia radhiyallahu anhum. Tak? Maka ulama cakap Nabi mengutamakan mereka. Kita boleh doa pada umum, tak payah sebut Allahumma fir li ahli al-baqi', tak payah. Dia pergi kubur pusara abadi, Allahumma fir li ahli al-baqi'. Baqi' apa? Baqi' itu kat Madinah, tak? Tak payah. Tapi kalau dia nak sebut Allahumma fir li ahli pusara abadi, boleh, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Tapi tak perlulah dia buat perangai, buat susah lidah je kan. Tak payah. Sebut Allahumma fir lahum. Tak? Ya Allah, mudah-mudahan ampunkanlah dosa mereka semua. Boleh, tak ada masalah. So ini yang kita bincang dan kita pelajari hadis yang simple. Kesimpulannya, pertama, sunnah menziarahi kubur. Nabi telah memasukkan larangan dan Nabi ada menziarah. Walaupun kubur ibunya yang tidak Islam lagi kan. Boleh. Ada sahih. Kalau kita rasa perlulah. Kalau ada yang convert, ada yang convert, dia masuk Islam, ibunya tak Islam lagi. Kalau dia terasa perlu nak pergi, tak ada masalah. Tapi tak payah bawa miswak. Bawa miswak. Dia pakai guni pula. Tak payah bawa perangai. Boleh, tak masalah. Dan boleh ziarah kubur pada bila-bila waktu siang ataupun malam. Cuma biasanya kalau adat kita malam ni rasa macam lain macam lah. Dia bukan lain macam apa, tak takut pandang belakang lain pula yang nampak kan. Itu yang kita takut, ya tak? Jadi yang kita sebut di sini boleh, tak ada masalah siang ke malam, ya tak? Yang sunnahnya memberikan salam. Anda pergi ziarah, masuk Assalamualaikum, khalas, tak ada masalah. Kalau boleh Assalamualaikum dar qaumun mukminin, tak ada masalah. Kalau tak boleh Assalamualaikum, khalas, boleh, tak ada masalah. Atau kita agak ikut jenazah, masuk anda dukhul, ketika kita masuk tadi, tak perlu sampai ke dalam, baru bas ke kereta masuk, Assalamualaikum, khalas, boleh, tak ada masalah, tak? Atau kita
melalui, kita jalan kat kubur situ, kita tak nak pergi, kita tak ikut jenazah, nanti akan datang hadis Nabi hanya menghadapkan wajahnya ke kuburan, Nabi beri salam. Oleh kerana masa dah time, ada lagi 2 hadis yang tak sempat kita baca. InsyaAllah minggu depan kita sambung, dan kalau selesai kita sambung lagi hadis-hadis yang berikutnya insyaAllah.